Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, alhamdulillah. Baik, hari ini kita nak menyebut tentang satu bicara yang sangat menarik. Mudah-mudahan bicara ini membangkitkan iman. Kita nak cerita tentang sebuah buku iaitu Nikmatnya Berpuasa, karangan satu orang ulama yang bernama Imam Izzuddin bin Abdul Aziz bin Abdul Salam As-Sulaimi, ataupun kita kenal dengan nama Imam Izzuddin bin Abi Salam lah. Seorang yang digelar dengan nama Sultanul Ulama. Okey, baik. Cerita tentang Imam Izzuddin bin Abu Salam, sebelum kita masuk tentang cerita kitab ni, kita akan sebut dalam beberapa siri mungkin. Kita nak cerita sebagai adabnya, perlu untuk kita cerita siapa Imam Izzuddin bin Abi Salam. Sebab kita nak ambil cerita dia, nak ambil ilmu dia, nak ambil perbahasan dia, tiba-tiba kita tak kenal siapa dia kan. Secara adabnya perlu dikenal siapa pengarang kitab ini. Baik, Imam Izzuddin bin Abi Salam, satu orang ulama yang lahir pada tahun 577, lingkungan itulah tahun kelahirannya. Mana kehidupannya dalam tahun 500 ke 600 masih begitulah kan. Okey, baik. Imam Izzuddin bin Abi Salam satu orang mufti ataupun satu orang ulama yang menjadi ketua imam rujukan di satu tempat yang bernama Damsyik. Hari ini Syria lah, negara Syam, dalam lingkungan lebih kecil Damsyik, Syria. Baik, Imam Izzuddin bin Abi Salam duduk di bawah pemerintahan seorang raja yang bernama Saleh Ismail. Namanya Saleh Ismail. Zaman itu adalah zaman kehidupan masyarakat Islam berdepan dengan peperangan yang begitu besar, iaitu peperangan Salibiyah, peperangan salib. Yang kita sedia maklum, peperangan ini dimenangi oleh seorang pahlawan Islam yang namanya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Hidup di zaman itulah. Okey, kita bawa diri kita di zaman tu. Okey, baik. Imam Izzuddin bin Abi Salam, dia seorang khatib, seorang mufti. Satu hari dia akan memberikan khutbah, bercerita tentang agama kepada masyarakat, memahamkan masyarakat kepada agama. Suatu hari Imam Izzuddin bin Abi Salam mendapat maklumat yang dipercayai sumbernya, dapat maklum bahawasanya pemerintah Damsyik ketika itu berkomplot dengan tentera Salibiyah. Pemerintah ketika itu, Saleh Ismail, dia berkomplot dengan tentera Salibiyah untuk menjatuhkan kerajaan Islam yang berada di Mesir di bawah pimpinan Najmuddin Al-Ayyub. Siapa Najmuddin Al-Ayyub? Bapa kepada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dia duduk di Mesir. Jadi berkomplot. Dia rasa macam terancam di Damsyik ni sebab ada kerajaan Islam yang macam nak naik lagi daripada kerajaan dia. Lalu ketika itu dia cuba berkomplot dengan tentera Salib ni untuk tentera Salib ni berperang dengan tentera Mesir. Akhirnya dia boleh naik. Macam itulah komplotnya. Jadi komplot ini diketahui oleh Sultan Izzuddin bin Abi Salam. Bila Sultan Izzuddin bin Abi Salam tahu, apa dia buat? Waktu dia naik di dalam khutbahnya, khutbah Jumaat ataupun apa saja khutbahnya, dia naik waktu tu, dia berkhutbah dengan menyatakan celaan-celaan kepada Sultan pemerintah ketika itu, iaitu Saleh Ismail. Disebutlah Saleh Ismail ni seorang yang nak berkomplot mengkhianati perjuangan Islam. Saleh Ismail berkomplot dengan tentera Saleh. Bahkan dia tidak mendoakan lagi. Kan kita kan dalam khutbah yang kedua tu selalu mendoakan kepada Sultan. Jadi tidak lagi didoakan kepada Sultan Saleh Ismail ni, bahkan didoakan kecelakaan kerana mengkhianati dunia Islam ketika itu. Itu kisah awal. Jadi dia ni sebagai seorang penjawat kerajaan lah, kita dapat maklum hari ni lebih kurang seorang mufti, seorang orang kanan kerajaan lah mufti ni. Jadi bila dapat tahu waktu tu pemerintah Damsyik yang namanya Saleh Ismail ni berada di luar pada Damsyik, ada urusan luar. Berita tu sampai kepada Saleh Ismail, lalu dia pun menghantar utusan untuk segera dipecat Sultanul Ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Sultanul Ulama, Imam Izzuddin bin Abi Salam. Okey, baik. Selepas dipecat Imam Izzuddin bin Abi Salam, tak cukup dengan itu, dia telah pun menangkap Sultanul Ulama kita, Izzuddin bin Abi Salam ni. Setelah ditangkap, dipenjarakan satu masa, sampai satu masa dibebaskan semula. Bila dibebaskan semula, dia menuju ke satu negara Palestin. Baik, ketika menuju ke negara Palestin, fatwa yang dikeluarkan di dalam khutbah yang awal tadi, kecelakaan kepada Sultan Saleh Ismail, pemerintah yang jahat ni tadi ni, walaupun beragama Islam, fatwa tu masih lagi dipegang oleh masyarakat tu.
Ini merupakan satu masalah besar lah kepada Saleh Ismail. Bila orang masih lagi berpegang dengan Imam Izzuddin punya fatwa, kan? Jadi bila dah keluar berapa lama, Saleh Ismail pemerintah ni tadi panggil semula Sultan Izzuddin. Dia kata, datang semula ke Mesir untuk apa? Untuk diberi semula jawatan sebagai mufti. Tapi syaratnya, yang pertama syaratnya, salam cium tangan raja. Salam tangan Saleh Ismail, cium tangan dia. Yang kedua, tarik balik fatwa tadi. Dia bagi dua syarat tu. Apa jawapan Sultanul Ulama Imam Izzuddin bin Abi Salam? Dia kata, bukan kata aku salam nak pergi jumpa raja, salam cium tangan Saleh Ismail tu. Kalau Saleh Ismail datang jumpa aku, dia cium tangan aku, aku tak ingin. Punya tahap itu, ketegasan kepada Islam, ketegasan kepada mempertahankan agama yang dibawa oleh Imam Izzuddin bin Abi Salam. Okey, baik. Selepas pada itu tak berapa lama, lalu Imam Izzuddin ditangkap semula untuk kali kedua kerana tidak mematuhi pemerintahan kerajaan Damsyik ketika itu. Kerana Damsyik ni, pemerintah tu kira Syam lah kawasan tu. Syam ni kawasan hari ni Syria, Jordan, Palestin, Lubnan. Lingkungan tu negara Syam. Okey, baik. Bila ditangkap semula Sultan Izzuddin bin Abi Salam, dipenjarakan. Bila dipenjarakan, satu hari ketika datang pemerintah tentera salib, dia datang berjumpa dengan Sultan waktu tu yang namanya Saleh Ismail ni, datang berjumpa. Bila datang berjumpa, berlakulah borak-borak, cerita-cerita kan. Bila berlaku borak-borak, cerita-cerita ni, tiba-tiba terdengar satu lantunan zikir. Tanya, siapa yang berzikir tu? Bila tanya, itulah dia Imam Izzuddin bin Abi Salam. Dia aku tangkap dah, Imam Izzuddin bin Abi Salam. Sebab Imam Izzuddin bin Abi Salam ni antara yang cuba menggagalkan kita punya kerjasama. Saleh Ismail cakap dengan pemerintah, dia ni siapa? Dia ni mufti. Kenapa dia macam tu kena tangkap? Sebab dia sebut cerita-cerita balik. Apa kata tentera Salibiyah ketua ni tadi? Dia kata, kalaulah ulama ini ulama kami, kalau dia ni duduk dalam agama kami, orang macam ni, kami basuh air kaki dia, kami minum air kaki dia. Sampai tahap tu, nak kata tahap Imam Izzuddin bin Abi Salam kalau dia duduk di dalam agama masyarakat yang dalam tentera salib ni. Tetapi tidak dipandang oleh Imam Saleh Ismail. Sebab apa? Sebab nak menjaga kekuatan, nak menjaga kedudukan. Ini antara kerosakan yang berlaku di zaman itu, zaman peperangan salib. Baik, tak berapa lama kemudian datanglah tentera daripada Mesir yang diketuai oleh seorang ulama yang hebat, namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Imam Salahuddin Al-Ayyubi datang lalu mengalahkan tentera salib dan terus membebaskan semula Sultanul Ulama kita yang nama Imam Izzuddin bin Abi Salam. Jadi dia digelar sebagai Sultan Ulama kerana keberanian seorang ulama ini berdepan dengan sultan yang zalim. Jadi dia digelar Sultanul Ulama. Itulah cerita di sebalik kehebatan Imam Izzuddin bin Abi Salam yang kita nak sebut beberapa bicara yang pernah diceritakan oleh Imam Izzuddin bin Abi Salam dalam kitabnya Nikmatnya Berpuasa. Nipis je, tak lama. Jadi insya-Allah kita akan cerita beberapa episod lagi. Kita sebut hari ini tentang pengarang. Kita jumpa lagi pada video-video akan datang insya-Allah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.